Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ucapkan kepada hadirin dan hadirat di dalam seminar Kebangsaan Pendidikan Negara memapankan kualiti pendidikan ke arah generasi madani. Saya Siti Rozila binti Syekh Ghazi, pelajar sarjana Pendidikan Sains dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, ingin membentangkan satu kajian bebas iaitu tahap pemahaman dan kesedaran murid sekolah menengah negeri Pahang terhadap isu perubahan iklim. Level of understanding and awareness of Pahang State Secondary School students on climate change issues. Perubahan iklim bermaksud sebarang perubahan iklim yang melangkaui masa panjang yang memberi kesan kepada manusia dan juga aktiviti harian. Ia merupakan satu isu sejagat yang dapat memberi kesan besar kepada kehidupan organisma di muka bumi. Kesan akibat keadaan ini telah bermula menampakkan impaknya secara global. Atas dasar itu, semasa Perhimpunan Agong Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015, dia telah menggariskan dan melancarkan 17 matlamat pembangunan mampan. Dan daripada ke-17 matlamat tersebut, matlamat yang ke-13 menyatakan tindakan segera perlu diambil untuk menangani perubahan iklim dan kesannya ke atas dunia. Justeru fokus adalah kepada pendidikan berkaitan perubahan iklim bagi meningkatkan kesedaran manusia di samping meningkatkan kapasiti dan institusi dalam mengurangkan perubahan iklim, penyesuaian dan pengurangan impaknya. Justeru, pendidikan perubahan iklim perlu diberi perhatian yang serius untuk menyediakan murid dan guru dalam menghadapi cabaran berkaitan dengan perubahan iklim ini. Perubahan ataupun penyebaran ilmu yang berkaitan perubahan iklim di kalangan murid adalah penting kerana pendidikan dapat membina pengetahuan dan kepercayaan serta mengubah amalan murid tersebut. Namun begitu, tercetusnya penyebaran virus pandemik pada tahun 2020 telah menyebabkan berlakunya keciciran pembelajaran yang serius di kalangan murid, baik di peringkat rendah maupun di peringkat yang lebih tinggi, di mana pembelajaran secara bersemuka telah digantikan dengan pembelajaran atas talian sepenuhnya. Keadaan ini membawa kepada kekurangan peluang murid untuk mempelajari dan menghayati isu-isu tempatan dan global yang berlaku disebabkan kurang interaksi antara guru dan juga kekangan mereka untuk mengakses teknologi digital. Keterpinggiran dan limitasi menyebabkan tahap pemahaman murid terhadap sesuatu isi kandungan pembelajaran terjejas. Keadaan ini turut memberi kesan terhadap pembelajaran dan isi kandungan guru terhadap murid yang berkenaan dengan isu kelestarian alam sekitar yang berfokuskan perubahan iklim. Terdapat guru-guru yang menyatakan bahawa murid mereka telah mengalami salah tanggapan dan salah konsep bagi topik-topik yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar, tidak terkecuali perubahan iklim. Jika dilihat perubahan iklim ini seperti yang telah dinyatakan tadi, dimasukkan di dalam DSKP kurikulum biologi tingkatan 5 di dalam topik kelestarian alam sekitar. Jadi berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan atau dilakukan terhadap item-item bagi soalan biologi SPM 2020 hingga 2022 mendapati bahawa murid-murid atau calon SPM gagal atau kurang mampu untuk mendapat atau memperoleh markah yang baik di dalam soalan-soalan yang berteraskan kepada konsep perubahan iklim disebabkan oleh mereka tidak dapat mengenal pasti konsep asas dan juga salah tanggapan yang berlaku terhadap isi kandungan topik perubahan iklim. Keadaan ini membawa kepada tercetusnya idea untuk melaksanakan kajian bagi mengkaji tahap pemahaman murid terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi untuk itu kita lihat dulu kepada penyataan masalah yang membawa kepada pencetusan idea bagi menjalankan kajian ini. Terdapat 5 penyataan masalah yang ingin dikaji, iaitu yang pertama, apakah tahap pemahaman murid biologi tingkatan 5 seluruh negeri Pahang terhadap pertama punca perubahan iklim. Yang kedua, tahap pemahaman murid terhadap cara mengatasi perubahan iklim. Yang ketiga adalah tahap kesedaran murid terhadap perubahan iklim. Serta yang keempat, tahap pemahaman murid terhadap
kesan perubahan iklim. Dan yang kelima, kita ingin melihat kolerasi antara tahap pemahaman dan kesedaran murid biologi terhadap perubahan iklim. Ini membawa kepada objektif kajian sebagai menjawab kepada persoalan kajian untuk mengenal pasti tahap pemahaman murid terhadap punca perubahan iklim, untuk mengenal pasti tahap pemahaman murid terhadap kesan perubahan iklim, untuk mengenal pasti pemahaman murid terhadap cara mengatasi perubahan iklim, serta untuk mengenal pasti tahap kesedaran murid terhadap isu perubahan iklim yang sedang berlaku. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tahap pemahaman dengan kesedaran murid terhadap perubahan iklim. Seterusnya kita lihat kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah menggunakan kaedah tinjauan di mana pengumpulan data adalah secara kuantitatif yang menggunakan instrumen kajian soal selidik yang berteraskan kepada 5 skala Likert. Bagi mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan item, instrumen yang digunakan, pandangan, sokongan dan pendapat guru-guru cemerlang dan berpengalaman daripada Panitia Biologi Daerah Pekan serta Panitia Biologi Negeri Pahang. Sampel kajian terdiri daripada 150 orang murid biologi tingkatan 5 seluruh negeri Pahang dan persampelan rawak berfokus dilakukan. Mengapa kajian ini menggunakan sampel murid biologi? Kerana ia berkaitan dengan topik perubahan iklim yang dimasukkan sebagai salah satu daripada silibus biologi tingkatan 5. Dan kaedah analisis data pula menggunakan analisis statistik deskriptif dan juga menggunakan kolerasi Pearson dengan aplikasi SPSS versi 27. Baiklah, dapatan kajian merujuk kepada 5 aspek utama yang juga terdiri daripada 5 pernyataan masalah yang telah dibincangkan sebentar tadi. Dapatan kajian untuk pemahaman murid terhadap punca perubahan iklim, pemahaman murid terhadap kesan perubahan iklim, serta pemahaman murid terhadap cara mengatasi perubahan iklim dan tahap kesedaran murid terhadap kesan perubahan iklim dinilai dengan melihat nilai skor min dan sisihan piawai yang merujuk kepada skala nilai skor min yang digunakan di dalam kajian MALIP yang membahagikan skor-skor ini kepada 3 peringkat. Manakala bagi melihat hubungan antara pemahaman dan kesedaran murid biologi tingkatan 5 terhadap perubahan iklim pula menggunakan kolerasi Pearson bagi melihat hubungan di antara dua pemboleh ubah ini. Baiklah, untuk perbincangan kita lihat dulu kepada aspek pertama iaitu pemahaman murid terhadap punca perubahan iklim. Sebanyak 20 item telah diberikan kepada responden dan daripada 20 item tersebut terdapat 2 item yang mencatatkan nilai min yang rendah iaitu item kedua dengan nilai min 1.87 dan item ketiga dengan nilai min 2.37. Saya bacakan di sini pernyataan bagi item yang kedua. Gas karbon dioksida tidak memberikan kesan buruk terhadap tumbuh-tumbuhan. Dan item ketiga, gas karbon dioksida memberikan kesan baik terhadap manusia dan haiwan. Dapatan daripada analisis menunjukkan peratusan yang tinggi oleh responden dalam menjawab respon tidak setuju. Ini menunjukkan berlakunya ketidakfahaman murid terhadap fungsi dan kepentingan gas karbon dioksida terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan. Murid keliru dengan kepentingan karbon dioksida terhadap proses hidup dan pada masa yang sama kepentingan gas ini terhadap manusia dan juga haiwan. Walaupun 2 item tersebut mencatatkan nilai skor min yang rendah, namun ia tidak menjadi penghalang kepada keseluruhan dapatan yang menunjukkan bahawa murid biologi tingkatan 5 Negeri Pahang mempunyai tahap pemahaman yang tinggi terhadap punca-punca berlakunya perubahan iklim ini. Dapatan adalah disokong dengan analisis nilai skor min secara keseluruhan yang memberikan nilai 3.58
dengan sisihan piawai 0.53166 yang mana diinterpretasi sebagai nilai min yang tinggi. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada aspek kedua iaitu pemahaman murid terhadap kesan perubahan iklim. Sebanyak 5 item telah diberikan dalam soal selidik kepada responden yang terlibat dan daripada kelima-lima item tersebut, item pertama dan item keempat mencatatkan nilai skor min yang rendah sebanyak 1.91 diikuti dengan 2.13. Untuk item pertama, bagi penyataan, perubahan iklim membawa kesan kepada peningkatan paras air laut, majoriti murid tidak bersetuju dengan penyataan ini. Mereka menyatakan bahawa perubahan iklim tidak memberikan kesan terhadap peningkatan air laut. Didapati di sini berlaku salah tanggapan murid tentang konsep dan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar. Begitu juga dengan item keempat yang mana menyatakan perubahan iklim membawa kesan kepada banjir kilat, didapati sebanyak 84% menyatakan tidak bersetuju. Ini juga menunjukkan berlakunya salah tanggapan terhadap konsep perubahan iklim tentang kesan perubahan iklim ini terhadap banjir kilat. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan pemahaman murid terhadap kesan perubahan iklim mencatatkan nilai skor min yang tinggi iaitu 4.4127 dengan sisihan piawai 0.56986. Bagi pemahaman murid terhadap cara mengatasi perubahan iklim, sebanyak 10 item telah diberikan sebagai soal selidik yang perlu dijawab oleh responden. Berdasarkan jadual, terdapat 2 item yang mencatatkan nilai skor min yang rendah iaitu item kedua dengan penyataan amalan penjimatan elektrik dalam kehidupan seharian merupakan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan perubahan iklim. Dan sebanyak 74% murid menyatakan tidak bersetuju. Dan bagi item yang keempat, amalan 3R membantu dalam mengurangkan kesan perubahan iklim, yang ini seramai 61.3% murid menjawab tidak setuju. Jadi nampak di sini bahawa murid juga mengalami ataupun mempunyai salah tanggapan tentang cara mengatasi perubahan iklim dengan menyatakan bahawa penjimatan elektrik dan penggunaan 3R tidak membantu dalam mengurangkan kesan perubahan iklim. Seterusnya, bagi aspek tahap kesedaran murid terhadap perubahan iklim. Berdasarkan jadual yang dikemukakan di sini, sebanyak 10 item telah ditanya atau diberikan kepada murid sebagai responden yang mencatatkan nilai skor min yang tinggi iaitu 4.4127 dengan sisihan piawai sebanyak 0.56986. Justeru, murid sememangnya mempunyai kesedaran yang tinggi akan fenomena perubahan iklim yang berlaku di persekitaran mereka. Namun, mungkin terdapat beberapa faktor lain yang telah menyebabkan berlakunya salah tanggapan mereka terhadap isu ini. Justeru di sini, apa yang dilihat adalah peranan guru sebagai pemegang taruh utama dalam memberikan pendedahan yang lebih meluas kepada para murid sekaligus meningkatkan lagi kesedaran dan keprihatinan mereka terhadap isu sejagat ini. Kita lihat pula kepada aspek yang kelima iaitu ingin melihat hubungan antara tahap pemahaman dengan kesedaran murid terhadap perubahan iklim. Di dalam aspek ini terdapat satu hipotesis yang perlu dibuktikan iaitu bagi hipotesis null tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pemahaman dan kesedaran murid, manakala bagi hipotesis alternatif terdapat hubungan yang signifikan. Jadi berdasarkan kepada pekali ataupun korelasi Pearson yang telah dijalankan, maka terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman murid dengan tahap kesedaran mereka tentang perubahan iklim itu tadi. Kedapatan ini seiring dengan hasil kajian Fo dan Kamisah pada tahun 2022 yang mana walaupun kajian tersebut berfokuskan kepada murid sekolah rendah, namun
Analisis menyatakan sememangnya terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman murid dengan tahap kesedaran mereka terhadap isu bagi perubahan iklim ini. Jadi untuk kolerasi antara pemahaman dan tahap kesedaran murid menunjukkan sebanyak 0.661 korelasi yang ditunjukkan oleh analisis Pearson. Baiklah, bagi sumbangan kajian, diharapkan dengan kajian ini, hasil daripada kajian ini dapat memberikan sumbangan kepada 3 bahagian, iaitu pertama kepada bidang pendidikan negara merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya dapat memberikan gambaran sebenar kepada mereka tentang tahap pemahaman dan kesedaran murid sekolah menengah terhadap isu global yang penting. Dapatan digunakan boleh dibangunkan program pemantapan dan pengaplikasian pendidikan perubahan iklim di kalangan guru dan murid sekolah menengah. Kepada guru pula, dapatan ini diharapkan dapat digunakan untuk membangunkan modul pengajaran yang bersesuaian untuk penerapan pendidikan perubahan iklim di kalangan guru dan murid sekolah menengah. Begitu juga sebagai usaha untuk membantu penguasaan silibus biologi KSSM tingkatan 5 di kalangan calon SPM. Seterusnya kepada murid itu sendiri, kajian ini diharapkan dapat membina pengetahuan dan kepercayaan serta mengubah amalan murid terhadap perubahan iklim yang sedang berlaku ini. Kedua, untuk menyemai kesedaran dan pemahaman isu perubahan iklim seawal mungkin bagi membantu pengimplementasian gaya hidup yang lestari serta tidak lain tidak bukan untuk membantu murid menguasai silibus biologi KSSM tingkatan 5 sebagai persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Secara keseluruhannya, dapatan bagi kajian ini berjaya mencapai objektif kajian dan berupaya menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan. Dapatan kajian menunjukkan tahap pemahaman murid biologi tingkatan 5 Negeri Pahang terhadap perubahan iklim adalah pada tahap yang tinggi. Justru keadaan ini selaras dengan hasrat mengintegrasikan SDG yang telah dilancar pada tahun 2017 ke dalam silibus kurikulum bagi subjek-subjek yang berkenaan. Dalam kajian ini merujuk kepada mata pelajaran biologi. Dengan tahap pemahaman dan kesedaran yang tinggi ini diharapkan dapat memacu pengajaran dan pembelajaran guru yang lebih lancar dan berdaya saing serta interaktif. Namun begitu, usaha yang berterusan perlu dilaksanakan bagi memastikan semua murid dapat mengenal ataupun dikenal pasti mempunyai tahap pemahaman dan kesedaran yang tinggi terhadap perubahan iklim. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.